Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh barakah ini kita masih lagi dapat sama-sama berkumpul untuk kita meneruskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menghidupkan majlis ilmu, kerana agama Islam ini adalah asasnya dengan ilmu. Setiap tindakan kita, setiap perbuatan, hatta percakapan, apa sahaja yang kita lakukan sehari-harian kita, mestilah berdasarkan kepada hujah-hujah yang mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Sebab itulah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, ad-dinu ilmun fadhur amman ta'khuduna dinakum. Agama itu merupakan ilmu, maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu tersebut. Sebab itu orang yang mengambil agama daripada ajaran sesat, maka begitulah agama dia jadi sesat. Mereka yang mengambil agama ataupun ilmu tadi daripada orang-orang yang salah, maka menjadikan dia orang tadi tersasar daripada, kita kata, ajaran Islam yang sebenar. Sebab itu kita katakan menjadi asas dalam kehidupan umat Islam ini adalah dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW, iaitu menghadirkan diri ataupun carilah mekanisme yang macam mana sekalipun, tak lain dan tak bukan adalah untuk menambahkan ilmu, pengetahuan, agar apa yang kita lakukan ini adalah selari dengan syarak. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung lagi pengajian kitab yang kita pilih, iaitu tafsir ayatul ahkam, tafsir kepada ayat-ayat yang mengandungi hukum hakam, perbincangan fiqh, yang ditulis atau yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ulama besar daripada Syria, dan beliau juga merupakan ketua Kesatuan Ulama di Syria yang sudah uzur umurnya 80 tahun lebih kurang. Jadi yang lalu kita sudah pun memasuki bab yang kedua berkenaan dengan pendirian syariah ataupun pendirian syarak terhadap sihir, berdasarkan kepada ayat 101 sehingga 103 dalam surah Al-Baqarah. Cuma yang lalu bila kita baca ayat tersebut, maka kita dapati orang-orang Yahudi ini menimbulkan fitnah ke atas Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga dua malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nak mengajarkan tentang ancaman ataupun bahayanya berkenaan dengan sihir ini. Yang mana bila kita bahaskan berkenaan dengan cerita orang-orang Yahudi ini, maka masuklah hukum hakam berkenaan dengan Israiliyat, cerita yang dibawa oleh orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi. Maka kita bahaskan yang lalu, majoriti ulama membahagikan kepada 3 jenis cerita Israiliyat ini, yang mana kalau ia selari dengan Al-Quran dan Sunnah tak ada masalah, sebab kebenaran itu terletak pada Al-Quran dan Sunnah. Yang mana cerita yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, seumpama kita cerita adanya cerita Israiliyat ini berkenaan dengan 2 malaikat yang mana memperlekehkan manusia ini dan kemudian dicabar oleh Allah untuk jadi manusia yang ada hawa nafsu. Akhir sekali mereka pun tak tahan nak kawal hawa nafsu, mereka buat maksiat
dan mereka digantung dalam satu perigi. Benda ini ada masuk dalam jejak Rasul tahun yang pertama, siri yang pertama. Dia ada, dia tunjuk perigi tersebut, cerita tersebut. Dan ini jelas bertentangan dengan fitrah kejadian malaikat tersebut, maka tak boleh diterima. Adapun Israiliyat jenis yang ketiga adalah Quran tak kata ya, Quran tak kata tidak. Maka perkara sedemikian andai melibatkan perkara gaib, maka kita tawakuf ataupun kita berhenti. Nak dengar boleh, percaya jangan. Nak dengar boleh, percaya jangan. Sekadar nak dengar seronok boleh, tapi tak perlu lebar luas. Lagi mana kalau nak timbul fitnah, maka kita sekat. Seumpama kita kata ada perkara-perkara yang berkaitan, nak dengar boleh, percaya jangan. Seumpama cerita yang selalu dulu-dulu ada orang buat cerita berkenaan dengan bila Adam dan Hawa di dalam syurga, maka cara bagaimana malaikat nak suruh Adam dan Hawa mendekati pokok larangan sekaligus makan buah yang dinamakan dengan buah khuldi supaya kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita dia, Iblis bila nak hasut Adam, Adam tak layan. Kali pertama dia ajak Adam, Adam tak layan. Kali kedua ajak Adam, Adam tak layan. Kali ketiga ajak Adam, Adam tak layan. Iblis pun pening kepala, wanalah nak hasut Adam dan Hawa ni. Maka dia pun dapat teknik baru, dia pun hasut mengikut Hawa, Siti Hawa. Sebab apa? Yang mudah terpengaruh dengan benda-benda seronok ni wanita. Seumpama kita kata kalau ia ensel, siapa yang seronok? Laki ke wanita? Wanita. Laki tengok surat khabar baca bola, dia tak tengok perabot berapa diskaun. Yang ajak suami pergi ke perabot tu suami isteri dia. Jadi katalog ni dibaca oleh wanita, tak baca oleh lelaki. Tak kata gitu dah seumpamanya. Bila gitu Hawa pun kata, seronok juga, boleh duduk lama duduk kekal dalam syurga. Boleh duduk kekal dalam syurga ni. Maka dia pun ajaklah Adam, ajak sekali. Bila sampai dekat dengan buah tadi, Hawa yang dimakan dulu. Macam kita lah, isteri ajak, bang jom dia cancel jualan penghabisan stok akhir tahun. Kita pun okey lah, kita pun bawa dia. Sampai tempat parking baru kita mati ejen, tengok sebelah dah tak ada orang. Dia masuk pintu shopping kompleks dulu, dah siap ambil troli dah. Kita baru nak turun kereta. Jadi gitu, bila Hawa sampai dulu, Hawa pun makan dulu buah khuldi tadi, barulah Adam makan. Yang tu yang Israiliyat kata tu, Hawa bila dah makan dulu, Hawa punya buah khuldi sampai ke perut. Manakala Adam pula bila sama makan buah khuldi sampai ke ni anak tekak ni, Allah Ta'ala pun tegur dia orang, hei Adam dan Hawa, bapa kamu dekat pohon yang aku larang ni? Bukankah alam anhakuma antilkuma syajarah? Bukankah aku dah larang kamu? Dalam juzuk yang ke-8 surah Al-A'raf. Maka bila makan, Adam baru sampai sini terkejut, Hawa pula dah masuk sampai perut. Lepas tu pun habis, dah kena denda. Sebab tu Israiliyat kata disebabkan buah khuldi itu masuk ke dalam perut Hawa, itulah wanita ini dia kena kafarah dosa dia tiap-tiap bulan datang haid tadi. Jadi haid tadi datang ada nak kafarah dosa bagi wanita sebab dia berlejoh sangat. Yang lelaki pula tak ada haid sebab sini tu ada anak tekak tu. Itu cerita Israiliyat tak boleh pakai macam kita kata. Memang Quran Sunnah tak ada, tapi kita kata tak logik langsung kita kata. Jadi benda-benda ini adalah menjatuhkan dari sudut kredibiliti seorang wanita. Sedangkan dalam Quran kata dua-dua sekali yang terpedaya dan dua-dua yang makan. Tak ada cerita pun dalam Quran, tak ada cerita dalam Sunnah pun tadi. Ini semua cerita Israiliyat tadi. Satu kita bawa sebab kerana ni kaitan dalam ayat berkenaan dengan sihir ni. Orang-orang Yahudi ni dia buat cerita malaikatlah yang menyebabkan sihir ini berlaku dalam kalangan manusia. Dia kata malaikatlah yang menyebabkan berlakunya sihir dalam dunia manusia ini, sebab dua malaikat ini turun mengajarkan sihir. Dan dia berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Sulaiman telah belajar sihir, maka Sulaiman telah kafir. Itu dakwaan daripada orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala turun ayat ini dalam nak membersihkan kembali, memberikan kembali hakikat yang sebenar, fakta yang sebenar. Sebab apa? Sebab di antara penurunan ayat ini yang dikatakan oleh para alim ulama adalah sebab nuzul dia, iaitulah Ibnu Al-Jauzi kata apa, di antara penurunan ayat ini kerana orang-orang Yahudi ini kalau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang terdapat dalam kitab Taurat,
Orang-orang Yahudi ni akan tanya ke Nabi SAW tentang perkara yang terdapat dalam kitab Taurat. Satu, kita kena jelas orang Yahudi ni kebanyakan tanya ke Nabi tentang kitab Taurat bukan nak rujuk sangat ke Nabi, tapi dia nak tengok Nabi ni kelentong ke Nabi ni betul. Dia tanya sebab dia nak ke Nabi, ke sahabat mereka ini ada kitab Taurat. Sebab orang Yahudi ni dia tak percaya kepada Nabi akhir zaman yang mana dibangkitkan daripada bangsa Arab. Sebab itu kita kata bila dalam kitab Taurat orang-orang dia punya ahlul kitab dapati dikatakan Nabi akhir zaman ni akan lahir kat tempat yang mana adanya pohon-pohon tamar. Maka kalut macam tu mereka pun buat kajian di manakah pohon tamar yang ada. Maka didapati kat tanah negara Arab, terutamanya kat Saudi, Mekah dan Madinah. Maka orang Saudi ni buat kajian, buat research antara Mekah dengan Madinah, manakah possibility, kemungkinan Nabi akhir zaman ni akan muncul. Dikaji-kaji, Mekah pun ada isu masalah berperang puak-puak kabilah di antara satu sama lain. Madinah pun ada masalah, Aus dan Khazraj, dua puak yang besar kat Madinah ni berperang 300 tahun lebih. Maka dia buat kaji, di antara dia kata benda yang kemungkinan akan muncul adalah dekat Madinah Munawwarah. Sebab di antara cerita juga Nabi akhir zaman ini akan berpuasa kat tempat yang mana diterima ramai. Orang Yahudi ni kaji perangai orang Arab di antara satu negara, satu kawasan ni lain punya passion dia. Maka dia lihat kepada orang-orang Mekah ni tak mungkin. Dasarkan beberapa faktor lah kajian. Orang Yahudi ni kaji tuan-tuan. Sebab itu kita tengok perancangan-perancangan dia hebat-hebat, sulit dan kita kata licik sebagainya. Memang dia buat kajian. Lepas tu dia lihat kepada Madinah. Rupanya yang dikatakan pohon tamar itu dekat Mekah masa Nabi lahir, Nabi berpuasa dekat Madinah. Diorang tak dapat nak melawan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pisahkan terus. Mereka ingat satu sekaligus ayat yang sama. Sebab pohon tamar dekat Madinah pun ada. Dalam masa yang sama Nabi akan berpuasa dekat tempat yang diterima ramai, dekat Madinah. Cuma pohon tamar tadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahir tadi dekat Mekah. Bila orang Yahudi tadi kaji, maka dia buat decision, dia buat satu keputusan. Maka sebab itu mereka mula masuk ke Madinah. Sebab itu kita tahu bila orang-orang Yahudi masuk ke Madinah ni, bila Nabi SAW sampai daripada hijrah, kan ada orang Yahudi kat Madinah. Bila Nabi pindah negara Islam, orang Yahudi ada kat Madinah. Tak ada kat Mekah. Kenapa? Sebab mereka buat kajian, mereka menganggap hasil keputusan adalah dekat Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu kita kata bagaimana orang-orang Yahudi ini boleh ada dekat Madinah. Sebab mereka kaji. Dan sebab penurunan ayat ini, memang Yahudi ini banyak tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berkenaan dengan sesuatu daripada Taurat. Bila ditanya Nabi jawab, bila ditanya Nabi jawab, bila ditanya Nabi jawab. Sampailah ada satu ketika klausa berkenaan dengan Taurat yang telah diselewengkan, oleh mereka punya padari ataupun ahli kitab dia, dia punya para rahib dia, ahli kitab dia, berkenaan dengan sihir. Satu klausa yang mana ada berkenaan dengan sihir, yang mana mengatakan bahawasanya Nabi Sulaiman ini mempelajari sihir dan Nabi Sulaiman ini telah kufur. Maka Nabi SAW pun diam. Maka turunlah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dalam nak membersihkan Nabi Sulaiman ini tidaklah kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kufur. Yang kufur adalah syaitan tadi. Itu yang dah dibawa di antara sebab turunnya ayat 101 sehingga 103 dalam surah Al-Baqarah ini. Baik. Maka berkenaan dengan ayat ini juga perbahasan hukum hakam yang kita nak bawa adalah dengan sihir. Kita bincang dari sudut fiqah. Pasti jangan jumpa saya pula, Ustaz, anak saya kena sihir, Ustaz, tolong datang ke rumah jampi. Saya jampi biasa je lah, baca Al-Fatihah sembuh ke muka dia, jadi tak jadi, wallahualam. Itu kena orang yang mengajar bidah, kita kata ini. Kita dari sudut perbahasan fiqah. Cuma apa yang dimasukkan dengan sihir oleh para ahli ulama, iaitulah secara asasnya sihir ini benda yang mengasyikkan sehingga seseorang tadi terlepas ataupun terpaling daripada suatu kebenaran yang hakiki.
Sebab itu orang-orang musyrikin dia gelar Nabi ni sihir. Di antara yang ditomah ke Nabi ni sihir. Sebab apa? Bila Nabi SAW cakap orang-orang yang Mekah ini boleh meninggalkan adat jahiliah dia tadi semata-mata nak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka sihir itu orang tadi akan terlepas daripada hakikat yang sebenar, dia berpaling kepada benda yang mengasyikkan dia tadi. Itu secara asas bahasa yang dimasukkan dengan sihir. Tapi sebagaimana yang kita tahu, sihir yang dari sudut perspektif syarak ini adalah suatu perkara yang mana yang kita kata menipu orang. Yang menipu orang yang mana untuk mendatangkan mudarat. Satu perkara yang mencari adat dan dia tersebut adalah untuk mendatangkan mudarat kepada manusia tadi oleh pengamal sihir tersebut. Maka di sinilah kita kata berlakunya perbahasan alim ulama, manakah sihir ataupun manakah benda yang dipanggil tipu daya. Sebab kalau kita sekarang kata ustaz ni ahli silat mata ni sihir ke ustaz? Kita kata gitu, ahli silat mata ni sihir ke tidak? Sebab itu ada perbahasan ulama yang dah dimasukkan dari sudut mencari adat yang mana perkara tersebut adalah untuk mendatangkan mudarat kepada manusia tersebut. Sebab dari sudut ayat ini berkenaan dengan dua malaikat yang diturunkan oleh Allah, adalah malaikat tadi diturunkan dekat Babylon, yang mana sihir pada awal-awal dalam nak mendatangkan mudarat ini adalah yang mana untuk memisahkan di antara pasangan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka malaikat ini menceritakan atau mengajarkan berkenaan dengan bahayanya sihir. Sebab sihir ini paling asas, paling utama dia, mana mula-mula berlaku adalah tak lain dan tak bukan adalah untuk memisahkan di antara pasangan suami isteri. Pisahkan macam mana? Dengan cara yang dipanggil menipu salah seorang pihak tadi sehingga berlakunya pemisahan. Itu ulama kata tu. Jadi yang pertama dikatakan apa? Satu, sihir tadi menipu. Asalnya dua orang baik, tapi dia berjaya menipu hakikat yang sebenar sehingga seorang tadi berpaling kepada apa yang mengasyikkan daripada kebenaran ataupun keadaan sediasa. Itu sama. Yang kedua, sihir tadi mestilah mendatang benda yang membawa mudarat kepada orang. Sebab dia memisahkan dua pasangan tadi yang disebutkan dalam ayat Quran tadi. Maka barulah dinamakan sihir secara asas tersebut. Cuma berkenaan dengan kenapakah malaikat, apa kaitan malaikat ini dengan sihir? Adakah malaikat ini mengajarkan sihir? Kita kata, maka ulama kata malaikat ini bukan mengajarkan sihir untuk diamalkan. Akan tapi malaikat ini mengajarkan sihir, bukan mengajar, tapi mengajarkan bahawa ancaman sihir tersebut adalah mendatangkan mudarat kepada manusia tadi. Seumpama kita lah, kalau sekarang nak kahwin, kena pergi kursus kahwin, betul tak? Dibuat satu kursus kahwin 2 hari ke 1 hari, 1 hari setengahan. Kita baru dia nak kahwin, pergi kat kursus, masuk ada beberapa slot, perancangan kewangan, perancangan kesihatan, bagaimana prosedur nikah dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu bab penceramah datang, saya datang, bagaimana nak ajar bagaimana prosedur bercerai. Saya tak kahwin lagi dah ajar cerai lah. Bukan nak suruh kita bercerai. Tapi dalam bab cerai ni dia benda yang akhir yang mana ada digunakan oleh syarak lah. Nak kata, nak ajar kalau dah tak ada jalan lain daripada biar gini-gini, bagaimana prosedur dia tadi. Begitulah juga dengan dua malaikat ni, bukan nak ajar, saya nak ajar kepada kamu ni bagaimana nak sihir orang. Dia nak ajar bagaimana, apakah itu sihir dan apakah itu kita kata mudarat sihir, dan bagaimana kita nak cam sihir tersebut. Itu yang malaikat ajar tu. Bukan dia nak ajar supaya orang kita kata buat sihir tadi. Maka itulah yang nak diberitahu oleh Al-Quran tersebut. Jadi cuma sihir ini jadi juga perbahasan, kita bincanglah sikit perbahasannya. Adakah sihir itu benda yang hakikat dan benda yang memberikan kesan? Benda ni pun kita kata perbahasan ulama, yang mana majoriti ulama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah kata apa? Ya, dia memang hakikat berlaku sungguh. Berlaku sungguh sihir tersebut dan dia memberikan kesan. Adapun ada sebilangan ulama dan majoriti daripada Mu'tazilah ni, kita kata zaman dulu perbahasan, maka sihir ini benda bukan yang hakikat. Dia hanya benda khayalan dan benda hanya tipu daya semata-mata.
Seumpama dia kata apa yang berlaku pada tukang sihir Firaun itu benda bukanlah hakikat, akan tapi benda yang khayalan, benda yang nak menipu mata sahaja. Sebab apa? Berdasarkan kepada beberapa dalil, iaitu yang pertama, manusia ini tidaklah boleh memberikan mudarat kepada manusia yang lain. Manusia tidak ada ilmu ghaib. Manusia tak ada ilmu ghaib. Yang ada ilmu ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan tidaklah siapa yang tahu berkenaan dengan takwilan khususnya berkaitan ilmu ghaib ini melainkan Allah. Adapun orang yang ada ilmu, warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang-orang yang diberikan kekuatan pada ilmu pengetahuan ini, bila dikaji, maka hasil keputusan dia, kami telah beriman kepada Allah dan semua ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini benda gaib. Jadi benda gaib ini manusia tidak ada benda gaib, tidak ada pengetahuan benda gaib, dia hanya ada jangkaan sahaja. Jadi dalam nak mengetahui benda gaib, maka benda ini bukanlah kita kata dari sudut bidang manusia ini. Yang kedua, dia kata apa? Berdasarkan dalil ulama-ulama yang mengatakan bahawa sihir ini bukan hakikat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 116, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Ahli-ahli sihir itu mensihir mata manusia ini dan menipu daya mereka. Maksudnya berlaku silap mata, ya. Seumpama orang yang dikatakan, buat contoh, orang yang boleh tahu benda gaib macam nujum 4 belalang. Cerita nujum 4 belalang, Piramli kan? Bukan Piramli tahu, tapi belalang yang beritahu ke Piramli tu. Nujum 4 belalang, Piramli tak tahu. Belalang yang beritahu, dia pergi dengar ke orang cakap apa, orang pencuri tu nyorok mana lembu dan kambing tu, nyorok ke mana. Dia pun pergi ke bapak dia, Pak Belalang. Dia pun Pak Belalang ni pun buatlah minum air jampi. Sonok juga kalau macam tu orang tanya kita, ustaz kat mana ni? Kita pun hidang kuali sikit bentang air. Awak nampak tak gambar ni? Tak nampak. Tak lama dah, dalam 7 hari. Nipu tak tipu, dalam 7 hari betul lah. Sebab hari 7 lah, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau awak tak mati Isnin, awak mati Selasa. Awak tak mati Selasa, mati Rabu. Tak mati Rabu, Khamis. Tak Khamis, Jumaat, tak Jumaat, Sabtu, tak Sabtu, Ahad. Memang 7 harinya kita mati. Tak ada hari yang ke-8, hari 7 ni yang gila-gila. Kalau kita tak mati antara 7 ni, tak tahu hari mana mati. Tak ada lah. Jadi tak menipu juga, dia kata. Cuma dia kata helak je. Dalam 7 hari ni, tak lama dah tu. Kalau ustaz dia kata gitu, maksudnya ustaz tergurau ya. Tapi dalam 7 hari ni tak menipu. Cuma kita kena betul lah ayat tu. Jangan kita kata lepas 7 hari awak mati. Itu tipu lah lepas 7 hari. Kalau dia kata dalam 7 hari ini je awak confirm mati, itu betul. Cuma dipanggil ayat melawak ya, sebab 7 hari. Macam kadang-kadang saya tengok lah, ada kadang-kadang orang mungkin dia tak tersusun ayat dalam dia bagi pengisian. Cerita berkenaan Nabi SAW ni, yang seorang wanita tua yang veteran Dauzo, dia tanya ke Nabi, ya Rasulullah, adakah aku boleh masuk ke syurga? Kisah masyhur kan? Nabi pun kata dalam syurga hanya ada orang-orang muda sahaja. Itu sebenarnya ayat dia. Betul lah Nabi kata sebab dalam syurga hanya ada orang-orang muda. Sebab yang mana bayi ke, yang mana dah tua uzur ke, masuk dalam syurga akan ditukar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi muda. Tapi ada jenis yang mungkin dia bukan dibuat silap, tapi dari sudut susunan ayat dia tak berapa tepat, sehingga boleh menimbulkan persepsi kalau orang tak pernah dengar, dia jadi satu pengetahuan yang lain. Dia kata apa? Ya, wanita tu kata, ya Rasulullah, boleh tak aku masuk syurga? Maka ada orang pengisi penceramah ni, dia tak tersusun ayat, dia kata apa? Tak boleh apa? Yang hanya masuk syurga hanyalah orang-orang muda. Jadi kita kata yang hanya masuk syurga orang-orang muda tu nampak kurang tepat lah. Kita kata semua masuk syurga, cuma yang berada dalam syurga ini orang-orang muda. Lain sikit ayat dia, sama lah macam ayat tadi. Okay, baik. Ini adalah beberapa yang dikatakan dari sudut ulama, tapi minoriti. Walau bagaimanapun kita tahu realiti sekarang memang sihir itu berlaku. Memang sihir itu berlaku, hakikat dia. Dan dia kita kata memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat ini, saka, sihir, apa kita kata, benda-benda lah yang mana ada pertolongan dari sudut makhluk-makhluk yang halus ini.
Maka di sana kita kata berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain juga. Ulama-ulama ni tengok, yang mana ulama-ulama yang kata majoriti ini memang berlaku sihir yang sungguh. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dah, dari sudut wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, ayat 102. Dan mereka tidaklah beri mudarat kepada seseorang melainkan dengan izin Allah. Ya, orang yang amal sihir sekalipun dia takkan boleh bagi mudarat melainkan benda itu diizinkan oleh Allah. Itu akidah kita. Kita sekalipun jangan kata mudarat, kita nak bagi manfaat ke orang pun tak boleh. Contoh, kita selaku mak dengan ayah nak bagi anak kita kenyang pun kita tak ada kesan, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita hanya dari sudut usaha dan gerak manusia itu saja. Tapi yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak pelik kalau manusia ini boleh berusaha memberikan manfaat kepada orang dan dengan izin Allah manfaat tadi berlaku, maka tak pelik juga kalaulah bentuk sihir nak beri mudarat kepada orang, maka dia juga boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bahkan dalam surah Al-Falaq yang kita baca 3 kul, Allah Taala mengajar supaya kita kita mohon perlindungan daripada sihir, kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampailah habis. Dan lagi ulama ni kata apa? Sebab Nabi SAW pun dalam satu riwayat daripada Zaid bin Arqam dalam kitab Sahihaini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha ada meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah kena sihir. Nabi pun pernah kena sihir daripada orang Yahudi, namanya Lubaid bin Aqsam. Lubaid bin Al-Aqsam. Nabi pun pernah kena sihir. Maksudnya sihir ni adalah betul-betul berlaku, dan Nabi sendiri pernah kena, sehinggalah Nabi sakit beberapa hari. Turunnya Jibril alaihissalam. Jibril pun kata kepada Nabi, ada seorang Yahudi ini telah sihir kepada kamu. Maka sihir dia bagaimana? Dia buat macam bentuk satu ikatan. Nabi ini diikat dekat sebuah perigi. Bentuk macam mana wallahu alam, dia cerita secara ringkas. Tapi berlaku sihir bila Nabi SAW, Nabi hantar sahabat pergi perigi yang disebutkan oleh Jibril tadi, dan cabut ikatan tadi, maka barulah selesai Nabi daripada sakit sihir. Maksudnya Nabi pun pernah kena sihir, bermaksud sihir tadi berlaku. Saya teringat bila Nabi pun pernah kena sihir. Ada satu sekali tu saya ngajar, kita kata ngajar apa pun saya tak ingat lah, ngajar apa. Ada orang pernah tanya, Ustaz, apakah doa Ustaz supaya kalau kita mati nanti tak sakit, sakaratul maut? Apa doa atau amalan kita supaya mati tu nanti kita time sakaratul maut tu kita tak sakit? So sakit sakaratul maut tu tak? Sakit gigi tu, sakit dah tu. Saya sebut sakit gigi sebab baru saya sakit gigi meraung 3-4 malam. Padahal besok nak viral kita saya punya ni lah kat UKM tu. Meraung tak tidur malam. Sakit gigi tu sakit tu, padahal gigi sakit ni tarik nyawa roh ni. Sakit sungguh tu. Kita kata lebih sakit pada tu. Nak kata gambar sakit wallahu alam. Hanya orang yang dah meninggal dia tahulah dah rasa dia macam mana. Dia pun tanya, Ustaz, bagaimana nak doa supaya ataupun amalan rahsia tertentu supaya kalau kita mati tak sakit? Jawapan dia, soalan tu soalan lawan tokek, kita kata. Sebab apa? Sebab Nabi pun mati rasa sakit. Kan ada kisah bila Nabi SAW dicabut roh dia secara pelan-pelan oleh malaikat Israel. Maka Nabi tanya, wahai Israel, beginikah kesakitan yang dirasai oleh umat aku? Maka Israel kata, ya Rasulullah, ini adalah yang paling slow aku buat. Tahap slow tu pun Nabi rasa sakit. Berpeluh dahi Nabi. Sebab tu di antara orang yang mati beriman, antara tanda yang zahir, kalau ada peluh dekat dahi tu di antara orang yang insya-Allah husnul khatimah. Kalau yang tak ada peluh dekat dahi tu, tak semestinya su'ul khatimah, tak semestinya. Itu antara tanda yang zahir. Jangan pula ada bukan jemputan, ada ziarah orang yang kematian, kita pun pakat sibuk nak tengok peluh tak dahi. Kau orang dah bersihkan dah. Kita kata itu di antara tanda yang zahir. Kalau tak ada, tak semestinya. Tapi kalau ada, insya-Allah dasarkan kepada tanda zahir yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi pun rasa sakit.
Kita nak lawan Nabi, lawan tokeh, nampak kita kata memang sakit. Cuma ulama bahaskan kesakitan orang mukmin ini dalam menghadapi sakaratul maut adalah berbeza dengan kesakitan orang-orang kafir dan orang-orang yang buat maksiat. Kesakitan orang-orang yang beriman ini dalam menghadapi sakaratul maut diumpamakanlah dari sudut kalau dunia ni kesakitan ibu yang bersalin. Tanya para muslimah, sakit tak bersalin? Sakit, tapi kenapa nak bersalin sampai 10 orang anak? Sebab seronok. Sakit tapi seronok. Bila anak keluar, dia letak bayi itu ke dia pula, hilang rasa kesakitan. Dia rasa macam terpadam kesakitan. Kalau sakit sungguh, sekali bersalin je, tak nak dah bersalin. Orang lelaki sakit sungguh sunat, sebab tu sunat sekali je, tak sunat banyak kali. Sebab ada cerita suami isteri ni, isteri dia buat, isteri kan kalau kat rumah dia super mom. Dia lah masak sampai dokong anak, dia lah beka rumah sampai dokong anak. Yang si suami duk rehat, balik kerja baca surat khabar je. Isteri pun marah. Abang ni baca surat khabar je, saya ni sambil dokong anak, masak lagi lah, apa ke masuk rumah, apa anak menangis lah, saya kena abang duduk rumah baca surat khabar je. Kita kata, awak tahu tak, dah lah saya mengandung 9 bulan, penat bersalin lagi antara hidup dan mati. Awak tu hanya tahu apa ya, awak tu hanya kena sunat je, bukan sakit sangat pun. Suami ni, orang lelaki ni dia auta lebih. Lelaki ni dia auta lebih. Cuma auta tu betul tak betul je lah kita kata. Dia maksudnya dia pandai cari ucap. Dia kata, awak biar betul bersalin tu sakit. Kalau betul sakit, awak salin sekali je. Ni sampai 5 kali awak salin, tak sakit sangat. Saya sunat sekali je, saya tak nak sunat dah lepas tu, sakit sungguh. Tu nak kata perbezaan. Kalau sakit sungguh tak nak dah yang kedua. Suatu kata, satu awak layak lah jaga anak dan kemar rumah semua. Itu dah kita kata bukan hujah salin. Sebab lelaki ni memang kita kata fitrah dia. Saya mau masuk sikit cerita lah. Soal ini hari minggu kan, hari minggu sambil-sambil kita rehat. Lelaki ni fitrah semula jadi dia memang otak ligat sikit dalam cari jawapan. Cuma otak tu kita lah, Nabi tak otak. Nabi ni ligat juga cari jawapan dalam nak memuaskan kita kata persoalan semasa dan isu-isu, bahkan apa saja perkara. Cuma kita je otak. Jangan kata Nabi. Nabi memang betul, kita je otak lebih. Otak sebab nak gurau-gurau. Nabi ni ada seorang isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia pernah berkahwin. Dia Ummu Salamah ni gelaran, yang mana suami dia diberi gelaran Abu Salamah. Abu Salamah ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia mati syahid dalam medan peperangan. Saya tak ingat medan peperangan apa, nanti boleh rujuk baliklah. Dan bila mati syahid dalam medan peperangan, maka Ummu Salamah ni dia dalam keadaan sedih, tapi dalam keadaan dia kata masih lagi seorang sahabat kalangan wanita ni ibadah dia kuat. Takdir Allah, maka disuruhnya Nabi SAW kahwin dengan Ummu Salamah. Sebab kita tahu Nabi SAW kahwin dengan banyak wanita tu atas kita kata alasan wahyu, atas hujah wahyu dalam beberapa perkara, jaga kebajikan, nak sembahkan dakwah dan sebagainya. Jadi Ummu Salamah di antara isteri Nabi yang disuruh kahwin. Maka Nabi SAW bila dapat perintah suruh kahwin dengan Ummu Salamah ni, Nabi pun hantarlah kita kata orang yang paling rapat dengan Nabi dalam nak masuk Minang. Jangan hantar orang lain, kerana Minang untuk diri dia. Kita hantar orang paling rapat yang boleh dipercayai. Nabi pun hantarlah Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Abu Bakar dengan Umar Al-Khattab ni jumpalah Ummu Salamah nak masuk Minang. Apa Ummu Salamah kata? Saya tak terima. Sebab saya telah berjanji dengan diri saya tidak akan berkahwin selain dengan Abu Salamah, melainkan orang yang lebih baik pada Abu Salamah. Setakat ni tak ada, bagi saya tak adalah orang lebih baik daripada Abu Salamah. Itu beza lelaki perempuan. Lelaki kalau ni dia cari lain tu perempuan dia satu kita kata perempuan bukan senang, ada meninggal dia kahwin lain. Dia memang cinta dia yang cinta forever kita kata. Tak, walaupun Abu Bakar dan Sayyidina Umar tahu seorang yang kita kata kepercayaan cukup tinggi, seorang yang kita kata gedebel lah bahasa Kelantan, Sayyidina Umar tak terima lagi. Hantar kali kedua, tolak mentah-mentah, tak ada. Lepas tu Nabi pun mesti pergi. Kenapa Nabi pergi? Sebab ini wahyu. Nabi pun pergi jumpa Ummu Salamah. Nabi kata, aku nak melamar kamu. Maka Ummu Salamah kata, saya tak terima wahai Rasulullah. Nabi pun ajak bincang, kenapa tak terima? Cuba kita bincang. Maka Ummu Salamah ni kata apa? Sebab ada 3 perkara yang menyebabkan aku tak boleh nak terima sesiapa saja.
Apa dia? Ummu Salamah pun kata apa? Sebab aku telah berjanji dengan diri aku bahawasanya aku tidak akan berkahwin dengan selain daripada Abu Salamah, melainkan orang yang lebih baik daripada dia. Maka Nabi pun kata, kalaulah begitu antara Rasulullah dengan Abu Salamah, siapakah yang lebih baik? Ummu Salamah kata, confirm dah Rasulullah, maka akulah yang lebih baik untuk kamu kahwin. Siapa yang lebih baik? Rasul ke manusia biasa? Mestilah Rasul. Kalau ada hujah dia. Wanita ni dia banyak fikir dia, lelaki dia banyak ni. Yang kedua, okey, apa halangan kedua? Ummu Salamah kata apa? Sebab aku ni ada ramai anak, maka aku bimbang akan menyusahkan orang lelaki yang akan kahwin dengan aku. Nabi pun kata, aku pun dah ada anak, tak ada masalah, jadi aku boleh jaga sama-sama dengan kamu. Habis dah. Hujah dia yang kedua. Hujah dia yang ketiga, Ummu Salamah kata apa? Yang terakhir Rasulullah, sebab aku ni kuat cemburu. Kamu ni ramai isteri, aku ni kuat cemburu. Aku bimbang kalau aku kahwin dengan kamu nanti akan berlaku pergolakan dalam rumah tangga. Nabi pun kata, doa aku mustajab oleh Allah. Aku doa supaya Allah hilangkan cemburu kamu, selesai masalah. Habis ketiga-tiga yang jadi halangan tu, maka kahwinlah dengan Nabi SAW tersebut. Itu nak katanya dalam kisah-kisah kita nak ambil kisah Nabi sebab sempena Maulid Rasulullah SAW tadi. Baik, kita masuk balik dalam sihir tadi. Maka benda sihir ini adalah hakikat berlaku sebab Nabi SAW pun pernah kena sihir. Pernah kena sihir. Maka menunjukkan benda ini memang real berlaku. Cuma ulama bahaskan apakah hukum dari sudut sihir tadi, yang manakah sihir yang dimasukkan dalam Quran ini, iaitulah kalau kita belajar sihir tadi jadi kafir. Sampai boleh jatuh ke hukum kafir berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, mana وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah dua malaikat itu mengajarkan tentang berkenaan dengan bahaya sihir tadi salah seorang di antara mereka, sehinggalah mereka tadi ajar secara habis. Kata apa? Sihir itu adalah fitnah, ujian bagi kamu. Maksudnya dia benda datang bawa risiko, dan benda tadi adalah bercakap, maka fala takfur, jangan kamu kufur, jadi kafir. Maka ulama kata sihir ini boleh jatuhkan hukum kepada kafir tadi bagi pengamal sihir tersebut. Cuma menjadi persoalan sihir yang tahap macam mana kita kata jadi kufur. Maka ulama-ulama kata apa, kalaulah dari sudut sihir nama bahasa tapi hakikat bukan sihir, contoh kita kata dia hanya melakukan tipu helah saja, dari sudut tidak mencari adat ataupun tidak memohon pertolongan daripada makhluk-makhluk yang halus ataupun memuja makhluk-makhluk lain, maka itu tidaklah jatuh sampai tahap kufur. Seumpama silap mata dia bukan mohon dengan makhluk-makhluk yang halus, dia hanya silap mata berdasarkan kepada kepakaran yang dilakukan. Kepakaran yang dilakukan, dia cuma kelentong daripada sisi kamera tadi ataupun bagaimana teknik-teknik dengan alat-alat bantuan yang telah dicipta tadi dalam nak menipu kita, itu adalah silap mata. Tak sampailah kita kata sihir tadi, maka dia tak jatuh kepada kufur. Benda-benda tipu helah, contoh lagi kita kata yang dibuat contoh oleh ulama, contoh seseorang yang menipu suatu pihak supaya apa, seorang tadi terpengaruh dengan berita palsu tadi, berlakunya pergaduhan, perceraian juga, itu bukan masuk sihir, itu tak termasuk lagi. Walaupun menipu dari sudut memporak-porandakan kita kata apa, hubungan sebagaimana suami isteri yang disebutkan dalam asal usul sihir tadi yang membawa kepada mudarat tadi. Itu tak dinamakan sihir dari sudut syarak tadi, dia hanya dipanggil adalah dosa kalaulah benda tadi dengan tujuan nak menipu orang dan benda tadi mendatangkan mudarat. Nak menipu orang sungguh supaya orang ditipu, nak kita ambil kesempatan kata saya. Tapi kalau silap mata dalam nak menghiburkan orang saja, kita tunjuk ini duk shilling, tiba-tiba tak ada, sekadar itu kita kata nak hibur, tak sampailah tahap kita nak ambil hak dia sehingga kita menipu, maka kita kata tak ada masalah. Cuma kalau kita menipu memang sebab nak tipu orang, sebab hukum tipu asalnya adalah haram, tipu orang pula.
dan juga kita membuat cerita-cerita yang palsu, maka benda itu adalah haram. Ada seorang kita kata ahli silap mata sekarang. Kalau tengok, saya tak ingatlah tahun lepas ada satu silap mata Valentino. Kalau tengok dalam TV itu, saya pun tak ingat rancangan nombor berapa. Dia ahli silap mata pakai topeng. Ahli silap mata dia, jenis silap mata dia bongkar semua strategi silap mata. Dia tutup muka dia sebab orang tak nak kenal dia. Sebab kalau dia bongkar strategi silap mata ni, lingkuplah bisnes ahli silap mata, betul tak? Macam orang ceritalah, dia cerita apakah rahsia masakan ni, apakah rahsia ayam goreng ni, apakah rahsia kek ni, apa orang cerita rahsia, menu rahsia tu, lingkup bisnes orang. Jadi dia pun cerita berkenaan, dia bongkar belaka rahsia-rahsia ahli silap mata yang dahulu-dahulu, yang popular antaranya kita kata Houdini. Houdini ni ada satu kisah ahli silap mata yang didokumentarikan cerita dia, dan ditayangkan sepanjang 2 jam setengah, tak silap saya tengok juga cerita berkenaan dengan dokumentari kisah hidup Houdini, seorang ahli silap mata pada tahun 19 dia lahir 1947, dia lebih kurang 20 tahun lebih, 1960-an dia menaik sampai 8 bulan. Dia orang pertama ahli silap mata yang membawa ahli silap mata ke kancah dalam televisyen. Yang mana Houdini ni pun dia kata, dia pun dalam cerita tu, akhir riwayat dia cabar kepada orang-orang Kristian yang ketika itu pengamal, kita kata spiritual. Tiba-tiba ada benda naik sendiri ke apa, tiba-tiba ada angin datang kencang dalam orang kalau buat silap, dia cari orang-orang agama. Kalau orang Kristian pun sama lah, cari orang yang pakar agama dia, nak insaf, nak apa sebagainya. Maka ketika itulah kita ada semangat spiritual dalam nak membawa satu apa, kita kata motivasi apa sebagainya. Houdini cabar, dan memang dibongkar semua spiritual yang berlaku dekat Eropah ketika itu adalah menipu semua, bukan berlaku sungguh. Ada orang kata dengan cakap roh lah datang ini memang agama Kristian memang tipu, kita kata. Tapi Islam tak tipu. Dia bongkar semua sampai dia cabar siapa yang boleh bawa datang kepada dia. Konsep spiritual ini secara yang hakikat dicabar, kita boleh cabar lawan, kalau betul ke dia, maka dia akan bayar 100,000 pound. 100,000 pound sama tu. Maka dia antara orang yang pakar silap mata, tapi dia bukan guna jin, kita kata, sebab dia pun tak percaya kepada benda-benda batin dan benda-benda spiritual. Ini orang ahli silap mata sendiri yang popular kata apa. Jadi silap mata tak berlaku, kita kata, cuma dari sudut teknik-teknik dia tadi. Apa yang dah dimasukkan dengan sihir dari sudut yang dikatakan kufur itu, apabila adanya seruan ataupun mohon ataupun pemujaan terhadap makhluk-makhluk tertentu dalam nak mendapatkan semangat roh jahat ataupun jin dan juga syaitan dalam tujuan itu, maka itulah yang kita katakan jadilah kafir. Sebab apa? Sebab pemujaan tadi berlaku. Samalah macam orang tilik nasib. Kalau orang yang motivator, dia buat survey terhadap, kita kata sekadar survey jangkaan biasa kebiasaan orang ini, maka tak jatuh kufur. Yang jatuh kufur kalau kita yakin 100% bahawa jatuh sebab iktikad kita, masalah iktikad. Tapi kajian tadi kita kata selalunya kalau orang kidal ni macam ni, kita kata selalunya kajian tak kufur, sebab itu kajian. Dia hanya bawa kepada kebiasaan. Kalau kita iktikad sungguh, memang confirm dah gini dah, imam pula memang kidal, kita kata gitu, telinga capang gana, telinga cani gana, ikut kajian, tak ada masalah. Yang mana yang disebutkan dengan tilik nasib zaman Nabi SAW, zaman jahiliyah ni, dia memang puja syaitan. Dia puja syaitan, dia tunggu maklumat daripada bisikan-bisikan daripada syaitan tadi. Wallahu alam macam mana, saya pun tak ada nombor kontak syaitan. Tanya orang tu lah yang macam mana dia kontak. Sebab kadang-kadang kita tahu ada orang takut sungguh ke syaitan. Takut sungguh ni, takut sampai takut ke hantu, kita kata. Sedangkan Allah Ta'ala bukan suruh takut syaitan kita lari. Takut syaitan ni maksudnya takut tadi, jaga diri jangan ikut jejak langkah syaitan. Takut kita dihuman neraka sekali. Ada orang pernah tanya saya, dia ni orang yang kita kata bisnes lah. Dia kata, Ustaz, pagi-pagi pas subuh, Ustaz, saya ada baca rumah lelong. Dia buat apa, investment dengan property rumah kan. Saya ada baca ni, ada rumah nak lelong ni, saya nak masuk Ustaz. Masuk tak ada masalah. Murah Ustaz, murah. Murah bagi dia lah, mahal bagi saya sebab dia bisnes kan. Murah Ustaz. Tapi masalah saya tanya hukum. Rumah sebelum dia lelong ni, ada orang duduk je, orang Cina yang bukan Islam. Orang Cina yang non-Muslim duduk rumah tu.
Cuma berlaku kes ada bunuh diri kat rumah tu. Saya kata apa masalah, beli lah. Orang bunuh diri tak ada bunuh diri, bukan kita nak beli bukan nak beli orang yang tu. Kita nak beli rumah. Tapi ustaz, bukankah nanti ada hantu, kita kata kalau berani beli, tak berani jangan beli. Betul-betul ustaz, hukum. Berani tak berani tu nombor 2 ustaz, hukum. Saya kata benda syaitan ni tak payah tunggu rumah lelong, rumah kita pun ada syaitan kat tandas. Betul tak? Kalau kita ada syaitan, dalam kita nak semayang pun kita tak khusyuk. Sebab apa? Ada bisikan syaitan. Syaitan belaka ada kat mana-mana. Nabi pun sebut inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan ni berlari-lari dalam saluran darah kita. Kata takut ke syaitan, semua takut ke tu, yang kita tu tak betul, kita kata. Bukan kita nak suruh berani sangat, tapi kita kata cara main setting orang-orang kita ni takut ke syaitan ni sampai takut ke hantu, takut ke rimau, nak lari, bukan gitu. Jadi dia buat pemujaan. Sebab tu kita tengok orang-orang kat tanah Arab, yang bahagian Palestin tu, apa yang berperang tu, tidur sebelah mayat selamba. Tak? Kawan-kawan dia mati kena bom, kena tembak, dia tidur malam tu dengan satu rumah je mayat, bergelimpangan mayat, dia tidur ada. Tak takut pun. Kita baru lalu sebelah kubur dah takut, dah meremang. Oh, mayat tak ada dah dalam tanah dah, kita kata. Mayat pun dah repuk ke apa, kalau yang kekal sebab ni itu lain lah. Tapi maksudnya mayat pun tak ada atas tanah. Yang kat Palestin ke apa, mayat atas ni nabur, tak sempat ke bumi apa lagi, dia duduk sekali, tak takut pun. Kita je main setting terlampau takut sangat. Ini benda yang tak berapa comel juga, kita kata. Jadi sihir-sihir ni adalah benda kita memuja benda-benda yang batil sampai berlaku pemujaan, kita minta tolong kepada makhluk-makhluk yang halus, maka itulah baru jatuh, kita kata, kepada kufur tadi. Yang kedua, ulama pun kata kalaulah kita juga beriktikad kita bukan pengamal sihir, tapi kita juga percaya, kita jumpa orang sihir. Jumpa orang sihir nak suruh dia tadi sihir kepada orang yang kita tak suka, kita percaya juga kepada sihir dia tadi. Dua-dua kufur tadi. Sebab apa? Iktikad kita sudah seleweng. Sebab kita iktikad dah seleweng. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan pertolongan makhluk halus itulah yang memberikan kesan, itu seleweng. Sedangkan kita yang memberi kesan adalah dari sudut akidah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan izin. Maka perkara tersebut adalah orang yang pengamal sihir pun jadi kufur. Sihir yang macam mana berlaku pemujaan, dan orang-orang yang pergi ke orang sihir tadi dan dia percaya terhadap sihir tadi, terhadap pemujaan roh tadi, maka kedua-dua ini adalah kufur tadi. Maka sebab itu kita kata benda ini melibatkan akidah dan hukum dia berat. Nabi SAW pun sebut istanibu sab'a mubiqat, jauhilah daripada 7 perkara yang mendatangkan dosa-dosa besar. Asyirku billah was-sihru. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, dan ketiga kita kata bunuh jiwa yang tak berdosa tanpa sebab, ada makan riba apa sebagainya, kita kata qadhaf, lemparan tuduh zina ke atas wanita yang baik, banyaklah lari daripada medan perang. Ada 7 perkara, termasuklah di antaranya sihir tadi. Maka perkara tersebut kita kata adalah daripada dosa-dosa besar, kerana dia melibatkan iktikad kita terhadap siapakah yang memberikan kesan tadi, maka sampai tahap kufur, kerana benda ini bercanggah dengan akidah kita. Sebab hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesan, apa yang berlaku kepada kita adalah sebab dan musabab saja. Yang kedua, perbahasan ulama pada ni kita habiskan sikit dalam ayat ni. Ulama kata bolehkah belajar sihir? Majoriti ulama kata tak payah belajar sihir, tak boleh, haram sebagai satu langkah pencegahan, melainkan kepada beberapa individu dan dengan cara tertentu. Yang pertama adalah untuk orang yang memang bidang, kita kata pengamal dalam nak melawan sihir ni, maka dia dibenarkan belajar, bukan belajar buat sihir, belajar bagaimana nak kenal sihir. Belajar bagaimana nak kenal sihir. Tak perlu kena belajar buat sihir baru kita tahu nak lawan sihir. Macam kita katalah, macam mana ustaz tahu arak tu mabuk? Ustaz tak pernah minum pun. Tak perlu minum nak tahu mabuk. Kalau dah nampak arak, memang Quran dah kata haram dah terus, sebab ialah dia mabuk. Berdasarkan kajian makmal lah, kita kata ada beberapa kandungan alkohol dan dia memabukkan. Tak perlu sampai minum. Kan kejap saya minum dulu minum, oh mabuk. Abang sedar daripada mabuk, memang dia haram, memang haram. Susah yang tu. Susah macam tu kita kata. Jadi ulama kata tak perlu sampai tahap kita buat benda yang mungkar tadi. Cuma kita perlu kenali, macam arak tadi, kita tak perlu minum untuk tahu mabuk, tapi kita perlu tahu apa yang menjadi usul kepada benda mabuk tadi.
berlaku pemeraman. Bila berlaku pemeraman berubah dari sudut kandungan, dan itu kita tahu itu orang sains kaji bagai makanan, maka kandungan alkohol apa sebagainya, maka tahu cukup sekadar tu, maka jelaslah benda tadi selesai kita kata. Maka belajar sihir ini adalah tak boleh, sebab dia boleh mendatangkan fitnah. Yang kedua, orang yang tertentu saja boleh, tapi bukan dengan belajar nak buat sihir, tapi belajar bagaimana mekanisme sihir tadi berlaku yang dilakukan oleh pengamal sihir, supaya boleh kita cari jalan, usaha kita, ikhtiar kita, bagaimana kita nak cegah andai kata ada sihir tadi berlaku tersebut. Yang ke akhir sekali, adakah hukuman ke atas orang-orang sihir ni? Berat ni. Kita sebab kita tak ada pengamalan undang-undang internasional syariah secara total ni, kita tak nampak sangat berat, tapi dia berat. Ulama beza, adakah orang-orang sihir ini dibunuh? Sebab kalau ikut orang murtad memang kena bunuh, tapi orang sihir juga kita kata ada hukum hakam dia. Kalau berdasarkan Abu Bakar Al-Jassos, seorang ulama tafsir, Al-Jassos ni kata apa? Ulama-ulama terdahulu kata apa? Ulama-ulama terdahulu 3 kurun awal kata apa? Orang yang sihir tadi wajib dibunuh. Sebab apa? Sebab sihir tadi nak mendatangkan kerosakan kepada orang. Bahkan setengah daripada mereka kata apa? Memang kufur semua. Bunuh sebab kufur. Ada setengah kata bunuh bukan sebab kufur dia, bunuh sebab mudarat yang dia bawa datang. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar. Siapa yang mendatangi tukang tilik ataupun tukang tilik nasib dan sebagainya ini, dan juga ahli sihir, dan dia membenarkan perkara tersebut. Satu pengamal tu satu, yang kedua siapa yang datang dan membenarkan tadi dengan apa yang orang tadi cakap berdasarkan pemujaan dia tadi, maka dia telah kufur. Jadi orang yang datang tadi dia tak kena hukuman sebab dia bukan pengamal. Yang kena hukuman tadi orang yang pengamal tadi. Maka beza pandangan. Kalau Imam Abu Hanifah kata apa? Orang sihir itu memang dihukum pancung bunuh, dan dia tidak perlu diminta taubat. Wala yustatabu, dan tidak diminta bertaubat. Dan dia dibunuh sama ada dia itu orang sihir daripada Islam ataupun orang sihir daripada non-Muslim. Sebab apa? Dia mendatangkan masalah berat. Macam kita tengok siapa yang anak-anak kena saka ke apa, anak-anak kena sihir ke apa sebagai kesian, kita tak rasa. Kalau ustaz saya muntah darah keluar paku, kan ada berlaku kan orang keluar paku siap, kita tak rasa. Wallahualam macam mana dia sampai korban masa depan. Sebab apa? Sebab dia kena sihir semua. Wallahualam. Macam itulah kita kata nasi kangkang pun kena sihir lah tu, sebab pemujaan kepada syaitan. Sihir ke suami, supaya apa? Suami tak nak, kita kata cari yang lain. Tak perlu sampai nasi kangkang. Kita kata guna ikhtiar yang lain. Dari sudut ada kehebatan seorang wanita tadi, tak ada masalah kita kata. Tak perlu kita kata nak buat benda-benda yang benda-benda canggah dengan akidah tadi. Kalau Imam Malik kata apa? Dibunuh juga, cuma orang-orang Islam sihir saja dibunuh. Orang-orang yang kita kata yang bukan Islam tadi tak dibunuh, dikenakan hukuman yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Orang yang sihir ini, Imam Syafi'i kata apa? Dan pandangan minoriti, orang yang sihir ini tak kafir lagi, cuma dosa berat, dosa besar. Dan dia dibunuh andainya sihir dia itu melakukan pembunuhan. Kalau sihir dia bukan melakukan pembunuhan, maka dia tak dibunuh, dikenakan hukuman saja. Ini pandangan mazhab Syafi'i ini nampak lebih ringan sikit berbanding yang lain. Tapi walau bagaimanapun nak katakan berat hukuman sihir, andai memang jelas dibunuh, Imam Syafi'i pun kata kena bunuh balik. Sebab walaupun pembunuhan secara langsung tangan ke tangan tak berlaku, tapi dengan sebab dari sudut sihir dia tadi membunuh, dikira pada pembunuhan tadi. Sebab ada juga kalau kita Islam bunuh secara sengaja, qisas kita boleh berlaku dengan cara berapa ulama menilailah. Tapi kalau kita sihir, kita jampi ke paku, kita pun tepung dan sebagainya, maka kita kata itu juga dikira membunuh walaupun jarak jauh. Dengan sebagaimana kita kata membeli jual beli online. Kalau ikut jual beli mesti kita berlaku dalam satu majlis, satu tempat kan.
Tapi online juga macam mana? Boleh. Sebab apa? Sebab dalam satu tempat, dalam satu masa yang sama ada catatan rekod, maka dikira sebagai satu majlis. Samalah juga dalam membunuh dengan cara sihir, maka perkara tersebut adalah dikira sebagai bunuh. Kalau bunuh tadi, maka hukumnya dibalas bunuh tadi. Itu yang dibincangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka inilah kita kata benda-benda tadi dalam nak kita kata sihir tadi, yang dikatakan sihir adalah sihir yang mana melakukan mudarat, nak buat mudarat kepada orang, ataupun buat mudarat secara langsung, ataupun buat mudarat kepada orang nak dapat manfaat kita. Contoh kita kata kita sihir supaya orang ni jadi bahagia. Memang orang yang tu je bahagia, orang lain akan kena mudarat. Sebab apa? Sebab sebagainya lah kita kata. Maka ada berlaku mudarat juga, tak boleh. Yang kedua, ada pemujaan terhadap makhluk-makhluk, khususnya makhluk halus. Maka benda ini adalah bercanggah dengan syarak, maka jatuhlah hukum sihir dari sudut syarak, dan syarak tak benarkan, termasuk dosa besar. Majoritinya kata adalah kufur tadi, sebab akidah telah seleweng. Dan dari sudut hukuman pula, kebanyakan ulama kata bunuh. Cuma Syafi'i kata apa? Ada perbahasan dia. Andai sihir tadi untuk membunuh, barulah dibalas bunuh. Andai bukan digunakan untuk bunuh, maka dikenakan apa? Kita kata hukuman-hukuman yang lain yang dirasakan setimpal berdasarkan kepada jenayah yang dilakukan tadi. Wallahu a'lam. Habislah berkenaan dengan sihir tadi. Kalau ada sebarang soalan ke apa, kita nak bincang. Kalau tak ada, sekadar itulah untuk malam ni. Kalau ada, tak ada. Jadi kena jelas benda yang dikatakan kalau silap mata ke, dia tak kata sihir lagi. Tak sihir, dia hanya sekadar kita kata guna teknik licik saja dalam nak mengkaburi mata tadi. Sebab itu bila ahli sihir, yang disebut ahli sihir Fir'aun ni bertemu dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tu yang mereka terus beriman. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Sebab dia kan tahu ini bukan sihir ni, ini betul-betul punya ni, bukan cobaan ni. Maka terus beriman. Bila ahli sihir terus beriman, dia tengah lawan Fir'aun pun ada. Fir'aun pun kata, qala amantum bihi qabla an adana lakum. Kamu dah beriman, aku tak bagi izin, kamu dah beriman. Akhir sekali semua ahli sihir tukar Fir'aun dihukum bunuh. Sebab apa? Sebab depan-depan Fir'aun dia beriman. Tapi kita kata itu syahid yang bersalah, sebab menyatakan kebenaran. Efek dia banyak orang selepas tu yang sekeliling itu pula tengok mengikut ajaran Nabi Musa alaihis salam. Sebab itu kita kata perkara-perkara ini berbahasa ulama cukup cantik kita bincangkan dalam tafsir ayat-ayat hukum ini, dan banyak kisah-kisah menarik yang kita boleh kongsikan selaku kita nak tambahkan ke seronok kita dari Islam ini, dan juga kita tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itu sajalah untuk malam ini. Saya mohon maaf dan ampun kalau ada sebarang kesilapan terlanjur bicara terkasar bahasa. Jadi mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.